Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada semua. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik, petang ni kita akan bersama-sama kita akan berbincang satu isu berkaitan dengan pendidikan negara yang saya fikir penting dan kita sebagai rakyat kena cakna. Walaupun sekarang kita sibuk dengan isu COVID, isu-isu yang berkaitan dengan penutupan sekolah, pembukaan sekolah, PDPR dan berbagai-bagai lagi yang terkait dengan isu pendidikan dalam pandemik COVID ini, kita tidak boleh lupa bahawa kita kena sentiasa merancang untuk pendidikan pada masa depan. Kerisauan kita apabila kita terlalu memberi fokus kepada isu-isu semasa berkaitan dengan pendidikan, kita akhirnya mungkin terlalai ataupun terlupa dalam melihat dan menilai semula perkara-perkara yang penting dalam pendidikan di negara kita. Negara kita mempunyai banyak isu-isu berkaitan dengan pendidikan. Seperti yang kita tahu, kedudukan kita dalam standard pendidikan dunia bukanlah berada dalam keadaan yang terbaik. Keputusan PISA misalnya menunjukkan bahawa negara kita mempunyai tahap kualiti pendidikan yang belum memuaskan. Begitu juga dengan keputusan TIMSS berkaitan dengan matematik dan sains juga menunjukkan bahawa negara kita belum berada dalam kelompok yang terbaik dunia. Malah kita sebenarnya berada di dalam kelompok yang terbawah dalam kedua-dua penilaian antarabangsa ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga berhadapan dengan sekolah-sekolah daif. Kita ada hampir lebih daripada 600, sebenarnya lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang sebenarnya boleh kita kategorikan sebagai sekolah daif. Tetapi rekod rasmi menunjukkan terdapat hampir 600 buah sekolah daif di seluruh Malaysia. Tapi kalau kita melawat kepada sekolah-sekolah yang tidak dalam kategori daif pun, keadaan sekolah sangat-sangat merisaukan kita dengan kemudahan yang sangat kurang, perabot kerusi meja yang begitu lusuh, dan juga prasarana bilik air dan juga padang permainan yang tidak begitu memuaskan. So, itulah pengalaman kita apabila kita melawat sekolah-sekolah, walaupun bukan dalam kategori yang daif, sekolah daif, tapi sekolah-sekolah yang berada di luar bandar, di pedalaman juga sedang berhadapan dengan isu keadaan sekolah yang tidak begitu baik untuk anak-anak kita belajar dalam keadaan yang selesa dan tenang. Baik, isu yang seterusnya adalah berkaitan dengan soal-soal misalnya kualiti guru, kemahiran guru, guru bukan option. Yang kita dapati walaupun dalam beberapa kajian, misalnya kajian yang dilakukan oleh Cambridge University menunjukkan bahawa tahap komitmen guru-guru Malaysia ini adalah antara yang terbaik di dunia, tetapi kita masih berhadapan dengan sekumpulan guru-guru yang mempunyai masalah dari segi kualiti pengajaran dan latihan mereka. Juga mempunyai masalah dari segi kemahiran mereka menggunakan peralatan dan teknologi pendidikan yang terkini. Begitu juga dengan guru-guru yang bukan option, guru yang dilatih dalam bidang lain tetapi bila sampai di sekolah, mereka ditugaskan untuk mengajar dalam subjek-subjek yang bukan kemahiran mereka. Dan kita juga berhadapan dengan kumpulan guru, misalnya guru yang dikenali sebagai duka lara, guru yang berada dalam keadaan kebajikan mereka tidak begitu diberikan perhatian yang lebih wajar oleh pihak kementerian. Misalnya berada jauh daripada suami atau isteri, dengan anak-anak, dengan ibu bapa yang sakit dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang mungkin dulu mendapat perhatian, tetapi apabila kita berhadapan dengan pandemik COVID, isu-isu ini telah tenggelam dan sebenarnya dia sangat mempengaruhi keupayaan sistem pendidikan kita untuk berfungsi dengan lebih baik pada masa ini dan masa hadapan. Baik, saya lebih cenderung untuk berbincang pada hari ini dalam masa yang singkat ini tentang uh, keadaan pendidikan kita pada hari ini. Adakah ia memuaskan kita ataupun tidak? Data-data telah saya buktikan tadi menunjukkan bahawa sistem pendidikan kita bukanlah berada dalam keadaan yang terbaik di dunia. Ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan yang kita ada pada hari ini, walaupun mungkin diwawarkan sebagai baik ataupun berkesan dan sebagainya, data-data menunjukkan tidak sebegitu. Kita berada dalam keadaan yang perlu melakukan transformasi besar-besaran kepada sistem pendidikan kita. Saya ambil contoh kecil untuk kita bincangkan pada petang ini. Hari ini, bila kita bercakap tentang revolusi pendidikan, di mana
pendidikan secara tradisional itu sudah tidak menjadi satu keperluan lagi, malah dia semakin ditinggalkan. Manakala teknologi pendidikan, penggunaan internet, penggunaan komputer, peranti, penggunaan apps pembelajaran itu sudah mengambil tempat, tapi kita masih lagi mengekalkan kaedah-kaedah dan cara-cara lama untuk meneruskan sistem pendidikan kita. Ini adalah satu perkara yang akan memberi hambatan kepada keupayaan anak-anak kita apabila mereka tamat daripada persekolahan nanti ataupun mereka keluar daripada universiti nanti, kerana mereka berada di dalam satu keadaan terpaksa bersaing dengan anak-anak daripada negara-negara lain dalam era yang global ini. Pada masa depan, kalau kita lihat, pekerjaan bukan lagi semuanya bersemuka, tetapi mereka harus bersedia untuk berhadapan dengan bekerja di luar daripada negara sendiri. Mereka harus bersaing untuk mendapat pekerjaan mereka di negara-negara luar yang memerlukan tenaga kerja mahir dan tenaga kerja yang cekap. Jadi adakah sistem pendidikan kita bersedia untuk memberikan kemahiran dan kecekapan ini kepada anak-anak kita untuk mereka bersaing di peringkat antarabangsa apabila mereka tamat pengajian kelab? Itulah perkara yang harus diteliti oleh kementerian apabila mereka mula merancang dan melihat semula sistem pendidikan kita. Yang keduanya adalah berkaitan dengan sejauh mana sistem pendidikan kita ini berupaya untuk menghasilkan ataupun melahirkan potensi-potensi individu manusia. Banyak kajian-kajian yang telah dijalankan. Yang paling utama kajian yang telah dilakukan oleh Gardner, Profesor Howard Gardner, yang telah membuktikan pada kita bahawa setiap individu anak-anak ini mempunyai kepelbagaian bakat dan potensi. Beliau telah mencirikan ada 8 jenis bakat utama manusia yang ada dalam diri anak-anak kita. Bakat sukan, bakat bahasa, bakat ruang, bakat matematik, bakat dalam seni, dan berbagai lagi. Ada 8 keseluruhannya. Tetapi kalau kita masih mengekalkan sistem pendidikan kita pada hari ini, kita hanya melahirkan satu jenis bakat, iaitu bakat akademik semata-mata. Tetapi kita menenggelamkan bakat-bakat yang lain yang sebenarnya ada dalam diri setiap individu pelajar-pelajar kita. Ada pelajar kita yang pandai dalam sukan, tetapi mungkin akademiknya lemah. Adakah dia dianggap sebagai pelajar yang lemah dalam pendidikan? Dalam sistem kita yang sekarang, pelajar yang lemah akademik, walaupun dia bijak dan pakar ataupun mahir dalam bidang-bidang lain, dia dikategorikan sebagai pelajar yang lemah. Seorang pelajar yang pandai menggunakan bahasa yang baik, tetapi dia mungkin lemah dalam bidang akademik. Adakah dia seorang pelajar yang lemah? Dalam sistem pendidikan kita sekarang, kita mengkategorikan dia sebagai seorang pelajar yang lemah. Begitu juga dengan pelajar yang mempunyai kemahiran-kemahiran yang lain. Kemahiran dari segi melukis, kemahiran dari segi melakukan seni, kesenian dan sebagainya. Maka dalam sistem pendidikan yang sepatutnya yang lebih baru, gabungan antara mencongkil bakat, potensi, teknologi pendidikan. Sebab itu, kita tidak boleh lagi berada dalam keadaan di mana sistem pendidikan kita mewarisi ataupun meneruskan apa yang telah kita lakukan mungkin 10-20 tahun yang lalu, dan kita menganggap apa yang telah kita lakukan pada waktu yang dulu itu masih relevan dan masih sesuai dan akan menjamin kehidupan anak-anak kita pada masa depan dengan lebih baik dan mereka boleh bersaing dengan pelajar-pelajar di negara lain. Keupayaan kita pada hari ini untuk merancang dan melihat semula sistem pendidikan negara bukan lagi bersifat tempelan. Kita tidak boleh lagi menambah baik sekadar di ruang-ruang tertentu, tetapi harus melihat secara keseluruhannya sistem pendidikan kita, kerana apa yang kita lakukan sekarang ini adalah mewarisi satu sistem pendidikan yang sebenarnya bermula daripada tahun 1960-an dan 70-an. Kita memerlukan satu sistem pendidikan yang serba baru, yang secara keseluruhannya mempunyai ciri-ciri pendidikan masa depan. Bukan lagi bersaing untuk mendapat nombor 1, 2, 3 dalam kelas, tetapi berkolaborasi antara pelajar untuk menghasilkan produk, penyelesaian masalah, kreativiti dan sebagainya. Bukan lagi untuk menunjukkan bahawa semua manusia atau semua pelajar itu hanya bijak akademik, tetapi kita nak melihat pelajar-pelajar kita ada yang bijak akademik, ada yang bijak sukan, ada yang bijak kesenian, ada yang bijak dalam bidang perniagaan dan sebagainya. So semua ini penting untuk diberikan pendedahan dalam sistem pendidikan kita.
Tetapi jika kita masih menggunakan kurikulum yang sekarang, cara berfikir yang sekarang, dasar-dasar pendidikan yang sekarang, malah melihat iklim sekolah dan budaya sekolah yang ada seperti sekarang, mengekalkan birokrasi yang seperti sekarang, kita sebenarnya menghasilkan lebih banyak pelajar-pelajar yang sebenarnya telah ada 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin mereka dapat bersaing dengan pelajar-pelajar daripada negara lain apabila tiba masanya nanti mereka perlu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan ataupun menjalankan perniagaan dan sebagainya. Inilah perkara-perkara yang harus dilihat secara serius oleh pihak kementerian, oleh ibu bapa, oleh masyarakat, oleh ahli-ahli akademik dalam bidang pendidikan untuk sama-sama duduk dan berbincang merencanakan satu sistem pendidikan yang bukan lagi setakat menambah baik, menilai semula ataupun melakukan tempelan-tempelan kepada apa yang ada, tetapi merombak keseluruhannya sistem pendidikan kita ini supaya benar-benar mencirikan satu sistem pendidikan untuk anak-anak kita berjaya pada masa hadapan. Jika itu kita tidak lakukan sekarang dan kita menunggu 10 tahun, 20 tahun akan datang, maka masyarakat kita, warga negara kita, bangsa kita akan ketinggalan dalam persaingan di peringkat antarabangsa. So, itu saja dari saya pada hari ini. Kita bina semula sistem pendidikan kita supaya sistem pendidikan kita ini ada satu sistem pendidikan yang bukan saja menjadi rujukan untuk rakyat kita, tetapi insya-Allah kalau kita berusaha dan berjaya menjadikan sistem pendidikan kita ini lebih baik, dia mungkin menjadi rujukan kepada negara-negara lain, khususnya negara-negara yang melihat Malaysia ini adalah satu tempat untuk mereka belajar tentang bagaimana menghasilkan satu sistem pendidikan yang terbaik untuk rakyat mereka. Terima kasih, jumpa lagi.